mafhumnya, illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, untuk mereka ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Surah At-Tin ayat 6. Maksudnya kecuali orang yang beriman dengan Allah, Rasulnya dan hari akhirat, serta melakukan amal soleh, serta menunaikan kewajipan fardu dan ketaatan lain. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak akan direndahkan tarafnya oleh Allah SWT. Ini satu perkara yang wajib kita imani, wajib kita yakin. Kita yakini perkara ni. Orang yang beriman darjatnya tidak akan turun. Orang beriman darjat dia akan naik di sisi Allah SWT. Asalkan imannya iman yang lengkap, tuan. Kita beriman dengan enam rukun iman dengan sempurna. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh ni kita dah bincang. Kita setengah ulama mengatakan bila amal soleh ini maknanya melaksanakan kesemua perkara yang dituntut oleh syarak sebagai seorang mukallaf. Wajib kita buat, sunat kita buat, harus kita buat, makruh kita tinggalkan, kita jauhkan, haram kita tinggalkan. Begitu. Dan kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah SWT. Itu maksud dia amal soleh tadi. Untuk mereka pahala yang tidak putus-putus kerana ketaatan mereka tersebut. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak ada had, yang tidak terputus, tidak tersangkut, akan terus. Lagi-lagi kalau kita ada amal jariah. Ada amal jariah. Jadi tuan-tuan, macam mana nak buat amal jariah ni? Sedekah jariah lah. Orang yang ada ke harta, buat sedekah jariah. Orang yang ada ilmu, buat amal jariah. Sebarkan ilmu. Itulah amal jariah kita. Tuan-tuan dapat rakaman ni, jangan simpan je. Tuan-tuan tengok, sebarkan kepada yang lain. Sebarkan kepada rakan-rakan kita dalam grup-grup WhatsApp. Saya percaya tuan-tuan, dalam WhatsApp tu grup banyak tu. Macam-macam grup-grup. Sekolah lama, sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada, universiti pun ada, ke tempat kerja pun ada. Sama mancing, sama naik motor, ride, macam-macam lah. Grup siasah politik pun ada, grup sukan pun ada. Jadi kita sebar-sebarkan, tuan, jangan kita simpan. Dapat ni kita sebar-sebarkan, insya-Allah. Jadi itulah amal jariah yang akan pahalanya berterusan, tidak putus-putus. Jadi maknanya tafsiran pertama yang menganggap bahawa istisna dalam ayat ini bersifat muttasil kecuali orang beriman dan beramal soleh, yakni orang yang mampu menghimpunkan amal, iman dan amal, maka untuk mereka pahala yang lumayan. Mereka terselamat dari masuk neraka yang paling bawah dan dapat masuk syurga darul muttaqin, insya-Allah. Begitulah kata pengarang kitab ini. Namun begitu jika didasarkan kepada tafsir yang pertama tadi, kalau kita balik kepada tafsiran pertama, itulah dia sambungan dia. Itu yang dikatakan istisna muttasil. Namun begitu jika didasarkan kepada tafsir dalam makna yang kedua, iaitu istisna yang dianggap istisna munqati', dan ini menurut kami adalah pendapat yang lebih tepat, rajih, kata penyusun kitab inilah. Dalam hal ini maka maknanya, akan tetapi para orang mukmin yang bertakwa, maka Allah ganjari mereka dengan pahala yang berterusan dan tidak putus-putus kerana kesabaran mereka terhadap pelbagai kecubaan Allah, seperti ketuaan, kenyanyukan, susah payah mematuhi perintah setakat yang terdayu, padahal kadang diri mereka lemah dan serba tidak bermaya. Yakni mereka mungkin menghadapi ganjaran lanjut usia macam orang lain, namun mereka pasti akan dapat ganjaran yang besar atas perbuatan kebajikan mereka. Maksud di sini, tuan-tuan, orang yang kita yang dah berusia ni, tuan-tuan, jangan jadikan usia kita sebagai alasan untuk kita mengendurkan ibadat kita pada Allah SWT. Itu maksud dia. Maknanya ilal ladzina amanu wa amilus solihat, itu maknanya orang yang dalam dah berusia, dah lanjut usia, dengan segala kelemahannya, dengan segala kepayahannya, dengan segala kekurangan yang fizikal yang ada pada dirinya, tak jadi alasan. Dia masih lagi semayang tak tinggal, semayang sunat kuat, baca Quran dalam keadaan yang mungkin lemah, mata pun tak berapa terang, tak apa nampak, cuba baca usaha, kan, majlis ilmu pun cuba ikuti, walaupun majlis ilmu cuba ikuti walaupun dalam keadaan yang lemah,
tak dapat hadir di masjid, di surau, mengikuti majlis ilmu, ikut dalam rakaman di YouTube dan di live Facebook dan sebagainya. Masih lagi berzikir, berwirid, masih lagi baca Quran. Ada kita tengok tua lanjut, tapi itulah dia, masih lagi tak lekang lidahnya daripada berzikir pada Allah SWT. Jadi itulah dia. Itu tafsiran yang bila sebut, kita lihat pada tafsiran kedua tadi, itulah ilal ladzina amanu, itulah makna dia. Mana orang yang beriman dan beramal soleh itu kecuali orang beriman dan beramal soleh, yakni orang yang imannya masih kuat, masih teguh, amalnya masih kuat, masih teguh, walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan dan kelemahan. Kan kita jangan jadikan kalau dah lemah tak berdaya tu payah sembahyang nak buat apa, tak payah baca Quran nak buat apa, kan? Jadi tidak menjadi alasan itu. Sepatutnya bila kelemahan tu, kekurangan tu ada, dia akan jadi lebih kuat. Apa kunci dia? Banyakkan baca surah An-Nashrah ataupun Alam-Nashrah, itu je. Jadi kita lemah tak berdaya, insya-Allah kita boleh hadapinya dengan baik, dan ibadah kita tidak akan terjejas sedikit pun. Wallahu alam. Imam Al-Alusi berkata, maka spontan yang dapat diraih dari konteks ayat ini menunjukkan perihal orang kafir pada hari kiamat, bahawa mereka pada hari itu begitu hodoh dan mengerikan, padahal ketika di dunia wajah mereka cantik dan tampan. Ini adalah kerana mereka tidak bersyukur dan tidak menepati tuntutan nikmat tersebut. Itu satu lagi, itu pandangan Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala. Maksudnya tumaradnahu asfala safilin ini dituju pada orang-orang kafir. Nanti di padang mahsyar mereka ini akan dilihat di kalangan manusia-manusia yang ada di padang mahsyar pada itu, mereka yang sangat mengerikan. Wahal di dunia dulu handsome kau main, bila berada di padang mahsyar, ya Allah, yang lagi seburuk wajah manusia, itulah dia. Wali'azubillah. Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Ibn Hibban mentakhrijkan daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, idza marda al-'abdu aw safara kataballahu ta'ala lahu min al-ajri mithli ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kamu qala Rasulullah SAW. Mafhumnya, kalau ada hamba Allah yang sakit dan atau yang dalam perjalanan ini bermusafir, maka niscaya Allah SWT tuliskan untuknya pahala orang yang kerap dibuatkannya ketika beliau sihat atau ketika beliau tidak ke mana-mana. Dalam riwayat lain ada tambahan, dan beliau berbunyi, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Itu dia tuan. Maknanya kalau orang yang sakit ni, kita yang sakit, kalau kita sakit, kita uzur, ibadah kita masih lagi beribadah, maka pahalanya akan sama ketika kita masih sihat. Begitulah. Gitu. Kita semayang, kita solat, walaupun dah duduk, tak boleh berdiri, tak boleh seperti mana biasa, tapi kita tetap mengerjakan solat, maka pahalanya sama. Tuan-tuan jangan susah hati. Kalau kita terasa macam kata putih down lah, dengan keadaan kita jangan rasa macam tu. InsyaAllah amal ibadah kita tetap ada nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran yang sama darinya, insya-Allah. Imam At-Tabrani mentakhrijkan dari Sayyidina Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tuliyat 'abdan min ibadi mu'minan fahamida li ala mabtalaituhu fa innahu yaqumu min madjihi ka yaumi waladathu ummuhu min al-khataya wa yaqulu ar-rabb 'azza wa jalla inni qad qayyadtu 'abdi hadha wabtalaituhu fa ajru lahu ma kuntum tujiruna lahu qabla zalik, atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguhnya Allah SWT berfirman, mana-mana hamba mukmin, ni hadis kursi, mana-mana hamba mukmin yang aku cuba dengan bala, namun ia tetap memujiku, maka niscaya apabila ia bangun, semua yang dia demamnya, ia bangun seolah baru dilahirkan oleh ibunya, itu bersih dari dosa.